أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir, alaika yasir wa tammin bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah 2 hari ini. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Safa Takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur, yang dikasihi, lagi disayangi para sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, bertambah keimanan kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Puan Amira. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada di kalangan kita yang sakit, Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalau di kalangan kita yang ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau di kalangan kita yang ada hajat yang belum ditunaikan, semoga Allah permudahkan dan Allah kabulkan segala permintaan kita, insya-Allah. Tadi ada yang tanya, Ustaz, kampung kat mana? Kampung saya kat Benut, Pontian, Johor. Saya sekampung dengan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari. Datuk Seri Amiruddin Syari, sekampung saya. Rumah dia tak sampai 1 km. Lebih kurang dalam 500 meter lah. 500 meter dengan MB Selangor. Kemudian dulu MB Johor, saya dah tukar lah. Dulu MB Johor namanya Datuk Hasni Muhammad, pun sekampung juga. Mak Maslan, Datuk Seri Mak Maslan pun sama, sekampung juga. Sekampung. Okey, itulah, insya-Allah. Alhamdulillah. Baru ni saya ada ceramah Isra Mi'raj di Istana Alam Shah, Kelang. Rupanya pemandu peribadi Sultan Selangor. Sebelah kampung rupanya. Dia orang Air Baloi. Tak jauh pun, lebih kurang dalam tak sampai 5 km pun nak pergi rumah dia. Saya cakap, ya Allah, kecilnya dunia ni, saya cakap. Dekat Pontian, Ustaz. Dekat Pontian, betul. Pontian Johor. Saya Sengarang, Ustaz. Betul Pahat. Masya Allah. Masya Allah. Oh, habis ada lagi rumah kat sana? Tak ada, Ustaz. Adik dah wakafkan untuk Kak Tafiz. Oh, Masya Allah. Itu lagi hebat ni. Masya Allah. Senggarang.
Itulah. Okay, Okey. insya-Allah. Okey, jom kita sambung terus pengajian kita insya-Allah. Masih lagi dalam mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil daripada sunnah nabawiyah ataupun kita ambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita sambung sembuhnya penyakit Abdullah bin Atiq. Abdullah bin Atiq. Sebelum tu siapa Abdullah bin Atiq ni? Abdullah bin Atiq ni sahabat Nabi SAW yang turut sama dalam peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ni adalah peperangan melawan Yahudi Madinah ataupun Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar ni adalah Yahudi yang sangat kuat. Sebab dalam Khaybar sahaja ada 12 kubu. 12 kubu pertahanan. Bukan senang nak masuk satu kubu tu, bukan senang. Jadi dia perlu mengorbankan diri. Contohnya ada seorang sahabat yang menjadikan dirinya ni di lastik, pakai jelantik tu lastik untuk campak diri dia masuk dalam kota tu, dan dialah yang membuka pintu dan menyebabkan tentera Islam masuk. Jadi perang dengan Khaybar bukan mudah, tapi bila Khaybar tumbang jatuh, inilah bermulanya kehancuran Yahudi di Madinah. Sebab itu kalau kita dengar kan sekarang ni Khaybar ya Yahud kan, tu banyak ambil daripada perang Khaybar yang meruntuhkan seterusnya, semua menghancurkan habis orang-orang Yahudi Madinah kan, yang ada yang lari keluar dan seumpamanya, ada yang dibunuh kan, tu Khaybar. Jadi strateginya macam mana? Hebatnya Abdullah bin Atiq ni. Abdullah bin Atiq ni dia waktu pintu ialah bila rakyat dia keluar daripada kubu tu untuk mencari keperluan apa-apa. Jadi waktu petang tu dia seolah-olah mencangkung macam buang air besar lah. Tapi dia selubungkan badan dia dengan selimut. Dan adalah yang menjaga pintu kota Khaybar ni. Dia kata cepat masuk, pintu nak tutup dah ni. Lambat tinggal dia. Jadi dia terus masuk. Rupanya dialah Abdullah bin Atiq. Jadi itu strategi dia yang boleh dia masuk dalam kubu Khaybar ni, dan dialah yang membuka pintu, dan akhirnya tentera Islam dapat masuk dan tentera Islam mengalahkan Khaybar. Okey, mengalahkan Khaybar. Okey. Okey. Jadi Rasulullah SAW telah mengutus Abdullah bin Atiq sebagai utusan perang. Okay. Maka Abdullah telah menjalankan pekerjaannya dengan baik. Akan tetapi buku lali kakinya telah terkoyak. Lalu ia pulang kepada Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabat. Beliau mengadu sakit kepada baginda SAW. Maka Rasulullah SAW pun menyuruhnya untuk menghulurkan kaki. Dan Rasulullah pun menyapu lukanya, diriwayat dengan air liur Nabi SAW, maka sembuhlah dia dan tidak meninggalkan kesakitan langsung. Inilah maksudnya Nabi sembuhkan penyakit. Walaupun yang menyembuhkan Allah, tapi ini mukjizat Nabi SAW. Air liur Nabi ini obat syifa, dia penyembuh kepada penyakit. Kalau kita lihat kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sewaktu dia bersembunyi dengan Nabi SAW di Gua Thur. Gua Thur ni gua yang banyak binatang bisa. Ada riwayat kata ular, tapi yang lebih kuat adalah kalajengking. Kalajengking. Okey. Allahumma salli alaihi. Jadi semua lubang-lubang kalajengking ni telah ditutup oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan serbannya, dengan ridanya, supaya kalajengking ni tak boleh keluar. Tapi ada satu lubang ni dah habis dah kain nak tutup apa dah. Ya. Lalu dia tutup dengan tumit kaki dia. Dan ketika itu baginda SAW baring di atas riba je. Hebat kan? Menantu baring atas riba bapak mertua. Kalau siapa boleh buat sekarang ni memang hebatlah. Kalau tak kena lesing dengan bapak mertua, kan? Aku lesing kan. Haji Bakhil bin Kedekut. Sikit nak lesing orang. Aku lesing kan. Okay. Allahumma salli azmat. Tapi Nabi SAW baring di atas riba Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba kaki Abu Bakar ni digigit ataupun disengat oleh kalajengking. Kalajengking ni boleh bawa maut sebenarnya, dan sengatan dia sangat berbisa kan. Sayangnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW
bukan sekadar tak bergerak kakinya. Kalau kita tak bergerak pun kadang-kadang kita keraskan kaki, otot kita akan bergerak. Jadi kepala Nabi mungkin akan terangkat sikit dan Nabi akan tersedar. Tapi sayangnya dengan Nabi SAW, Nabi berehat, dia tak sampai hati nak kejut Nabi SAW ataupun nak terkejutkan Nabi. Hatta kepada ototnya pun tak bergerak. Dia tetap lembikkan kaki dia sebab janganlah dia tiba-tiba dia terkeraskan kaki dia sebab menahan sakit. Nabi terjaga sebab pahanya bergerak, otot pahanya bergerak. Sayangnya Nabi SAW kan. Yang menyedarkan Nabi adalah air mata jatuh di atas pipi Nabi SAW. Lalu dia kata, kenapa Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Kan? Dia kata, kakiku terkena disengat binatang berbisa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW pun ambil kakinya dan Nabi ambil air liurnya sapukan pada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Terus Abu Bakar tidak merasakan kesakitan. Jadi ini juga yang berlaku kepada Abdullah bin Atiq ni. Bila dia diperintahkan untuk, inilah kisah perang Khaybar ni. Jadi dia balik daripada perang tu kakinya terkoyak. Lalu dia mengadu sakit pada Nabi SAW dan dia menghulurkan kakinya. Lalu Nabi menyapu lukanya itu dengan air liur Nabi SAW dan sembuh. Langsung tidak meninggalkan sebarang kesakitan. Inilah mukjizat Nabi SAW. Sebab air liur Nabi itu syifa. Air liur Nabi itu syifa, penyembuh. Okey, itu mukjizat. Okey. Seterusnya kita masuk dalam mustajabnya doa kepada Suraqah. Kita tahu siapa Suraqah kan? Suraqah bin Malik namanya. Sebelum dia Islam, dia adalah orang yang berusaha untuk mencari atau untuk menangkap Nabi SAW. Okay. Jadi Abu Jahal menawarkan barang siapa yang dapat menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup ataupun mati, hayyan wala mautan, hidup atau mati, dia akan diganjarkan dengan 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta. 100 ekor unta ni masya-Allah. Kalau kita ada 1 ekor unta di Madinah pun, kita ni bukan B40 lah, masuk M40 lah. Sebab unta ni akan melahirkan lagi unta yang banyak. Kemudian dia memang kuat untuk Allah SWT angkut barang. Seolah-olahnya macam kalau kita ada unta zaman sekarang ni, kita ada paling sikit pun pick up lah, lori pick up ataupun 4x4 ataupun Hilux ke, Triton ke. Itu memang ni lah yang memang kuat angkat barang, ataupun lori. Ni 100 ekor. 100 ekor berarti 100 Hilux kita ada. Kaya raya dah kan. Okay. Jadi semua orang di Mekah itu berlumba-lumba untuk mencari Nabi SAW, tapi tak berjaya. Tidak menemui Nabi SAW. Tidak menemui Nabi SAW. Itu Nabi ni dia strateginya Masya Allah. Nabi ni masa zaman mudanya dulu, kita dah bincangkan sebelum ni kan, Nabi suka bersendirian di lereng-lereng bukit, dalam gua, sebab Nabi tak sanggup lihat kejahilan masyarakat dia yang menyembah berhala ketika itu. Ya, Nabi lebih suka untuk menyendiri di bukit-bukit, di gunung-gunung ataupun di gua-gua. Itu yang menjadikan Nabi SAW ni orang yang pakar tentang gua, tentang gunung, tentang bukit. Kenapa Nabi pilih Jabal Thur? Satu, bukitnya tinggi. Okay. Kemudian 3 jam nak daki. 3 jam naik, 3 jam turun. Okay. Kalau Gua Hira tu dekat je. Gua Hira tu lebih kurang dalam 1,100 step sampai dah. Paling cepat pun setengah jam sampai dah kat puncak. Kalau biasa normal jalan berhenti kejap 1 jam sampai lah. Ni 3 jam. Dah lah 3 jam. Kemudian Gua Thur ni gua yang sempit. Hanya boleh dimasuki oleh seorang je. Oleh 2 orang maksimum. 2 orang je. Kemudian Allahumma salli dah masuk 2 orang. Kemudian cara nak masuk pintu gua ni kena mencangkung, kena dia macam membongkok badan baru boleh masuk dalam apa nama? Itu pun minta nyawa kata. Okey, yang 1 jam pun minta nyawa Okey. Jadi Nabi bermalam itu cuma yang dapat mengesan Nabi SAW adalah Suraqah. Bila dia lihat Nabi Abu Bakar As-Siddiq menuju ke jalan pantai untuk bertemu dengan siapa?
bertemu dengan Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan daripada Mekah itu sampailah ke Madinah mengikut jalan laut, bukan mengikut jalan pedagang. Sebab kalau mengikut jalan pedagang, orang-orang Quraisy pasti dapat mengesan Nabi SAW kan. Jadi Nabi ikut jalan laut ni kan. Abdullah bin Uraiqid lah yang membawa Nabi SAW. Dan Abdullah bin Uraiqid ketika itu tak Islam lagi. Di situlah As-Siddiqnya Abu Bakar As-Siddiq adalah ma benarnya Abdullah. Dalam hal berbohong pun dia tak berbohong. Bila Abdullah bin Uraiqid tak kenal Nabi SAW, dia semua kenal Abu Bakar. Dia tanya, wahai Abu Bakar, siapa ni? Siapa sahabat kamu ni? Dia kata dia adalah penunjuk jalan yang benar. Kata Abu Bakar. Maksud Abu Bakar, dia adalah Rasul, penunjuk jalan yang benar. Tapi kefahaman Abdullah bin Uraiqid, dia kata, yang menunjukkan jalan daripada Mekah sampai ke tempat Abdullah bin Uraiqid ni adalah lelaki ni lah Nabi SAW. Nampak Abu Bakar dalam hal dia boleh berbohong pun dia takkan berbohong. Tu hebatnya, as-siddiqnya. Okay. Tapi Piramli kan dah ajar kita. Siddiq lah yang paling kuat membohong. Kalau masyarakat kita kan. Sadiq Sigaraga. Kan. Penjual barang-barang antik. Kan. Nampak? Dia sebenarnya nama-nama tu bukan sekadar petik nama je. Dia ada rahsia. Saya tanya dengan Mak Ani. Mak Ani ni Sukarni Jaafar. Dia duduk USJ 4. Kalau saya di kuliah Muslimat dengan USJ 4, lalu jumpa Mak Ni. Saya selalu tanya. Dia sebab dia memang berlakon dengan Piramli rapat. Mak Ni, Piramli memang pandai cakap Arab dia kata, Ustaz, betul. Piramli memang pandai cakap Arab. Oh, patutlah. Dia hebat dia punya ni. Kan? Jadi, Sadiq. Macam cerita 40 orang penyamun. Alibaba dengan 40 orang penyamun kan? Kalau kita lihat dalam penyamun, saya pun boleh macam kecil-kecil dulu. Kenapa penyamun ni ada yang pakai rambut hakim tu kan, magistrate. Lepas tu ada doktor bila yang satu kena siram tu kan, dia ada doktor yang ubat ni kena penyakit demam kura-kura ni dia kata kan. Lepas tu ada ni. Rupanya Piramli nak beritahu kita, perompak tu bukan yang kita kata pakai topeng hitam apa tu kan. Perompak ni adalah doktor tu perompak apa lagi? Magistrate tu boleh jadi perompak. Apa lagi? Doktor boleh jadi perompak. Jadi Piramli dia nak beritahu masyarakat bahawa perompak ni bukan orang yang ni je. Dalam perompak ni pun dia kata ada orang-orang profesional yang boleh jadi perompak tu. Hebat Sadiq Sigaraga. Kan? Sadiq Sigaraga dengan anak-anaknya Hamidah, Qasidah tu kan. Berjalan dah kan. Okay, insya-Allah. Okey. Jadi Allahumma salli. Jadi Suraqah bin Malik cuba mencari Rasulullah SAW. Dan pada suatu ketika Suraqah terserempak dengan Rasulullah SAW lalu cuba untuk menghampirinya. Namun kuda yang dinaiki tiba-tiba tersembam ke pasir. Suraqah mencuba berkali-kali namun gagal sehingga berlumuran darah. Lalu meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW dan memohon maaf. Dia memberikan bekalannya kepada baginda SAW, akan tetapi baginda SAW menolaknya dan meminta Suraqah tidak memberitahu siapa. Sebagai gantian, baginda berdoa dan berjanji untuk menyerahkan gelang kebesaran Raja Kisra, iaitu Raja Parsi, kepadanya suatu hari kelak. Jadi di dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, tentera Islam dapat mengalahkan Parsi. Seluruhnya menawan istana Parsi serta membunuh Raja Kaisar. Di dalam peperangan itu dinamakan Al-Qadisiyah. Lalu Sayyidina Umar memanggil Suraqah dan menyerahkan gelang kebesaran Raja Kisra kepadanya. Dan ketika itu dia menangis. Sebab mahu dia sebab dia kata dulu inilah yang dijanjikan oleh Nabi SAW dan tak harap pun. Dan takdirnya bukan di zaman Nabi SAW dia dapat gelang ni, tapi di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila kerajaan Parsi jatuh dan kalah dalam peperangan. Jadi Allahumma salli tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Dia berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi ini janji Nabi SAW. Ini bermaksud ini antara mukjizat Nabi SAW yang sebenarnya Nabi tak pernah memberitahu sesiapa pun.
Dan Waraqah bin Naufal tak pun mengharap bila nak dapat ni, bila nak dapat janji dalam Nabi dah janji bila nak dapat ni tak dapat ni. Tak ada, dia tak mengharap pun. Sebab ada riwayat kata bila Nabi SAW ni, bila Suraqah bin Malik ni tak dapat tangkap Nabi, tak dapat kejar Nabi. Dan dia cuba untuk berkali-kali sehingga tak berjaya, tersembam kuda dia, naik lagi atas kuda dia, dia cuba pacu kuda dia untuk kejar Nabi, tak dapat lagi. Lalu dia kata ada sesuatu yang menjaga Nabi SAW. Itu dia berikan bekalan Nabi, tapi Nabi tolak lah. Nabi doakan dia, satu hari kamu akan dapat gelang istana Kisra ni. Nabi tak berpesan pun pada Umar Al-Khattab ataupun siapa sahabat-sahabat, kalau anda kata Parsi ni kalah, gelang kebesaran istana Parsi ni, dia bukan gelang tangan ni, sebenarnya dia macam ialah tongkat, ujung dia ada dia gelong je lah. Tu tongkat kebesaran, tu panggil gelang kebesaran lah. Okay. Nabi tak beritahu pun siapa-siapa para sahabat ni nanti kalau apa-apa, kalau kata Nabi SAW, kalau aku dah meninggal dunia, tolong tunaikan janji aku kepada Suraqah. Tapi ini adalah takdir Allah, mukjizat Nabi SAW. Dan juga ni tak semena-mena Sayyidina Umar Al-Khattab bila jatuh je perang tu dan mati, dia terus panggil Suraqah, mana Suraqah, panggil Suraqah. Nah, ni aku serahkan gelang kebesaran istana Kisra ni kepada engkau. Ketika tu menangis dia, menangis Suraqah. Dia tu ada riwayat kata Suraqah ni bila tak dapat kejar Nabi SAW dan lihat Nabi ni dipelihara oleh Allah SWT, ketika itu dia mengucapkan syahadah di hadapan Nabi. Dia mengucapkan syahadah di hadapan Nabi. Ada riwayat kata selepas daripada peristiwa tu, dia dah berjanji pada Nabi dia takkan bocorkan rahsia kedudukan Nabi SAW. Dia masuk Islam selepas daripada itu. Maksudnya ada yang mengatakan bahawa dia masuk Islam selepas Nabi wafat. Dia ada juga pendapat kata waktu tu lah yang dia kejar Nabi tak dapat, waktu lah dia mengucap syahadah di hadapan Nabi SAW. Itu ada dua pendapat. Ini mustajabnya doa kepada Suraqah bin Malik. Kita pula ambil nama Suraqah ni bagus-bagusnya, tapi kita bila orang tu macam gelojo je kan, nafsu serakah. Kan nampak nafsu serakah. Kita ambil daripada perkataan nama sahabat Nabi SAW yang asalnya tu kan. Sebab kita Suraqah kan dia pacu kudanya, kemudian tersembam lagi, dia bangun lagi, pacu kudanya, tersembam. Dia cuba untuk berkali-kali sebab dalam kepala otak dia aku akan dapat 100 ekor unta ni. Kan? Sampai kita orang Melayu pun panggil nafsu serakah. Nafsu serakah. Itulah banyak sebenarnya kita orang Melayu ni ambil tapi tak tahu pun kajian tentang Allahumma salli tentang nama-nama sahabat. Macam yang lepas kita bincanglah tentang nama khurafah. Khurafat ni. Khurafah ni adalah seorang laki-laki daripada Bani Uzrah, daripada Yaman. Kisahnya Khurafah ini, nama seorang lelaki Khurafah ini, dia diculik oleh jin. Diculik oleh jin. Dan jin bawa masuk dalam dunia dia, dalam alam dia. Dalam tempoh yang lama. Jadi dia hidup dalam dunia jin lah. Tinggal dalam rumah istana dalam alam jin. Dan suatu hari setelah sekian lama jin pulangkan dia balik ke alam manusia ni. Balik ke alam manusia ni. Jadi dia ni excited nak cerita semua kat orang. Tentang alam jin ni macam mana. Alam jin ni macam mana. Jadi bila orang ni tak percaya dengan cerita dia. Dia orang akan cerita, oh ni cerita khurafah lah ni. Cerita khurafah. Sedangkan khurafah tu nama seorang lelaki. Jadi kita sampai kita khurafat. Khurafah sebenarnya nama seorang sahabat. Nama seorang lelaki daripada Bani Uzrah. Jadi khurafah. Khurafah. Jadi kita panggil khurafat. Itulah insya-Allah. Jom kita masuk. Seterusnya pembalasan. Okey. Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang mendustainya. Antara bukti kenabian Rasulullah SAW ialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembalasan dalam yang berbentuk azab kepada orang yang memusuhinya. Sesiapa saja yang cuba untuk menghapuskan Rasulullah SAW pasti akan mendapat balasan hatta dalam peperangan sekalipun. Kalau kita lihat dalam peperangan Badar, kenapa semua pemimpin Quraisy Mekah, tak ada seorang pun tinggal di Mekah, semua pergi ke Badar.
dan terlibat dalam peperangan Badar. Itu semua adalah takdir Allah. Allah dorongkan hati dia untuk masuk dalam peperangan tu, dan dalam peperangan tu lah Allah akan matikan dia ataupun Allah bunuh dia. Allah bunuh dia. Antaranya Abu Jahal, antaranya Al-As bin Wa'il, antaranya lah ramailah. Sebab kalau kita rujuk dalam surah Yasin ayat 4, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, kan. Kata Allah, laqad haqqal qawlu. Dalam tafsir maksud dia adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pembesar-pembesar Quraisy ni, ada di antara pembesar-pembesar Quraisy ni, dia tidak akan beriman sampai mati. Tidak akan beriman sampai mati. Jadi di bawah ilmu Allah SWT, orang-orang kafir Quraisy yang memang di bawah ilmu Allah, dia tak akan beriman sampai mati, Allah dorongkan hati dia untuk masuk dalam peperangan Badar. Dan dalam peperangan Badar lah Allah matikan mereka semua. Allah binasakan mereka semua. Tetapi macam Abu Sufyan bin Harb, dia ketua panglima perang dalam peperangan Badar, dan dia juga adalah ketua delegasi rombongan pedagang Quraisy Mekah yang berniaga ke Syam, yang memperniagakan barang-barang milik orang Islam yang ditinggalkan di rumah-rumah di Mekah. Tapi di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Sufyan bin Harb ini suatu hari dia akan masuk Islam. Satu hari dia akan masuk Islam. Begitu Allah tak binasakan dia dalam peperangan Badar. Walaupun dia antara pembesar yang hebat. Kan? Pembesar yang hebat. Sebab itu saya pernah sebut sebelum ni, sebab di dalam hati dia ni ada sekelumit rasa baik ataupun kebaikan. Dan kebaikan itu, daripada sekecil kebaikan itulah Allah campakkan hidayah. Apa yang berlaku gini. Suatu perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, jadi gencatan senjata, tak boleh perang, dan tak boleh memerangi juga satu kabilah kaum yang cenderung kepada Islam, dan orang Islam pun tak boleh memerangi orang-orang kafir Quraisy, jadi gencatan senjata. Jadi kaum dia ataupun kaum Quraisy ni nak pergi serang satu perkampungan ni, Bani Bakar namanya, Bani Bakar. Tapi Abu Sufyan bin Harb ni kata, jangan serang dia, sebab kita ada perjanjian dengan Muhammad. Kita ada perjanjian dengan Islam. Kita tak boleh memerangi sesiapa pun. Gencatan senjata, walaupun Bani Bakar ni cenderung kepada Islam. Itu je kebaikan yang ada pada hati Abu Sufyan bin Harb, kan. Allah campak hidayah pada dia. Bila pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan bin Harb ni masuk Islam. Hindun, yang kita kata memamah hati Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Sebab Sayyidina Hamzah bunuh ayah dia, abang dia, bapa saudaranya dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib ni, dia bunuh 31 orang. Termasuklah bapa Hindun, abang Hindun, pakcik Hindun. Itu Hindun ni, dia masuk dalam perang Uhud. Dan dia tawarkan kepada Wahsy, hamba dia, dengan merdeka. Merdeka kau kalau dapat bunuh Hamzah. Jadi Wahsy masuk dalam perang tu memang cari Sayyidina Hamzah je lah. Mana Hamzah? Dia bawa tombak. Dia dapat peluang, dia baling tombak tu tepatkan di dada Sayyidina Hamzah. Dan Hamzah tombang gitu-gitu dan syahid. Hindun ni belah dada Sayyidina Hamzah dan makan. Tapi dalam hati Hindun ni ada sedikit kebaikan. Okay. Bila Nabi masuk dalam Mekah, sewaktu pembukaan kota Mekah, kat situ dia terbuka hatinya. Bila terbuka hatinya, Allah campakkan hidayah. Dan akhirnya Hindun ini datang kepada Nabi SAW dan ucapkan syahadah di hadapan Nabi SAW. Itulah. Itu ada kebaikan sikit dalam hati. InsyaAllah tu dia sebut tentang tu. Jadi semua yang memang yang memusuhi Nabi SAW, yang memang di bawah pengetahuan Allah SWT, mereka ni tak akan beriman sampai mereka meninggal dunia. Allah hapuskan mereka dalam peperangan Badar yang paling besarnya, okay, dan juga peperangan-peperangan yang lain. Okay. Jadi Allah sentiasa memenangkan Rasulnya dan tentera Islam dalam peperangan yang dihadapi walaupun jumlahnya sedikit. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran, surah Ali Imran, kan. Kam min fi'atin
surah Imran, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai, kata Allah SWT, golongan yang sedikit ataupun tentera yang sedikit ni dapat mengalahkan tentera yang ramai dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu kisah dalam peperangan Jalut. Melawan tentera Talut, kan. Allah uji tentera Jalut ni dengan sebatang sungai. Jadi mereka ni berjalan dengan kehausan, semua dah haus dah, bekalan air pun dah habis. Tiba-tiba di hadapan mereka terbentang sungai. Jadi semua berlari, 80,000 orang tentera yang dibawa dalam peperangan tu. 80,000 orang, semua berlari nak minum air. Ada yang minum sepuas-puasnya, ada yang minum seteguk je untuk basahkan tekak. Tiba-tiba Allah berfirman, kan, yang minum sepuas-puasnya sampai kenyang air itu tidak akan dibawa dalam peperangan. Yang hanya minum sekadar untuk membasahkan tekak itu sahaja yang dibawa dalam peperangan. 80,000 orang tentera yang minum sekadar untuk membasahkan tekak 4,000 orang. Yang lain semua minum sepuas-puasnya minum. Ada yang mandilah, basahkan kepala dan semuanya, kan. Itu 76,000 orang. Jadi perintah Allah, jangan bawa yang minum sepuas-puasnya tadi tu. Bawa yang minum sekadar basahkan tekak aja. Jadi daripada 80 tu yang dibawa pergi perang 4,000 je. Nak melawan tentera musuh yang jumlahnya ratusan ribu, akhirnya 4,000 orang tu menang. Lihat tu Allah berfirman dalam ayat tu, kam min fi'atin, berapa ramai golongan yang sedikit ni, tentera jumlahnya sedikit ni. Walabat fi'atan katsiratan biiznillah, yang dapat mengalahkan tentera yang ramai, jumlah yang ramai biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Akan tetapi dalam peperangan Uhud, Allah menguji tentera Islam dengan kekalahan. Akibat kat sini kalau kita ikutnya tidak mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik tadi, saya dalam tadarus pagi tadi ada kita baca surah Ali Imran ayat 100. Okay. 100 dia ada sebut Allah gilirkan 170. Saya carikan 67. Okey ni. Nampak ni. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ayat ni maksudnya jika kamu, ini dalam peperangan Uhud, surah Al-Imran ayat 140. Muka surat 67 Al-Quran. Jika kamu, ini dalam peperangan Uhud, mendapat luka, ini tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu telah mengalami cedera juga dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah kami demikian itulah dalam keadaan hari-hari di dunia ini dengan peristiwa kemenangan dan kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran. Maksudnya dalam perang Badar kamu menang, dalam perang Uhud kamu kalah. Okey, jadi supaya dapat pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang tetap beriman ataupun orang yang sebaliknya. Jadi dia juga menguji tentera-tentera Islam yang ikhlas, yang ataupun sebaliknya. Dan supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Rupanya Allah nak kurniakan pahala syahid. Macam apa yang berlaku di Palestin sekarang ni kan. Ramai yang mati sampai sekarang ni dah 26,000 orang yang mati syahid. Kalau kita lihat kenapa Allah tak tolong mereka Kenapa Allah tak tolong mereka? Sebenarnya Allah nak kurniakan pahala syahid kepada mereka. Allah nak kurniakan pahala syahid kepada mereka. Kalaulah diberikan kehidupan, contohnya diberikan kehidupan, pilih nak hidup atas dunia ni ke ataupun nak mati syahid. Mereka semua akan pilih mati syahid. Sebab hidup atas dunia ni dengan penuh kesusahan, penuh penindasan, kan, penuh penindasan. Kalau diberi pilihan nak mati syahid ke nak hidup atas dunia ni,
Mereka semua akan pilih mati syahid. Kita ni yang mungkin yalah, iman kita tak kuat. Kita ni takut kepada kematian, kan? Takut kepada kematian. Kita kalau diberi pilihan, kita nak hidup lagi, tak nak mati syahid. Walaupun Allah ada janji orang yang mati syahid ni tak akan rasa sakitnya mati. Sedangkan orang yang mati biasa bukan mati syahid pada jalan Allah, dia akan merasai sakitnya mati. Dia akan merasai sakitnya mati. Tapi Allah SWT, orang yang mati syahid ni dia tidak akan merasakan kesakitan mati tu. Memang nampak akhirnya ada bom meletup, ada yang ditembak tepat pada jantungnya. Nampak proses dia rebah kemudian. Tapi hakikatnya orang yang mati syahid ni tak rasa sakit mati. Mungkin dia kena tembak tu, tiba-tiba macam, apa salah rasa kebas-kebas ni? Oh, tengok dah kena tembak tu. Tembak. Okay. Dan akhirnya dia mati je tu kan. Terus putus nyawanya. Dia tak merasakan sakit orang yang mati syahid ni. Tapi itulah. Walaupun Ustaz, Allah dah janji orang. Ya. Syahid fisabilillah, jelaskan Ustaz. Yalah, syahid fisabilillah. Syahid macam hati terbakar ke apa, itu lain Itu lain. Syahid juga, tapi yang disebut yang tidak merasakan sakit mati adalah mati syahid di jalan Allah lah. Masya-Allah. Kita walaupun kita dah tahu dah memang orang yang mati syahid di jalan Allah ni tak akan rasa sakit mati. Kita pun tak berani nak cuba kan. Kita pun tak berani nak cuba. Berarti iman kita lemah lah sebenarnya kan. Berbanding orang-orang yang di Gaza. Yang ada di Gaza. Bila di interview anak-anak kecil pun sama juga. Anak-anak kecil pun sama juga. Ambillah dia, matikanlah dia tak sanggup hidup atas muka bumi ni, dia nak mati, dia nak duduk dalam syurga kan. Jadi Allahu Akbar sebab tu kita ni iman kita jauh. Sebab tu iman orang-orang Gaza, Palestin tu semua hebat-hebat. Sebab tu Allah pilih, Allah nak kurniakan syahid. Jadi yang terkorban dalam peperangan Uhud itu adalah Allah nak kurniakan syahid. Dan memang Allah sebut dalam Al-Quran bahawa wa tilkal ayyamu nudawiluha. Jadi Allah gilirkan. Hari ni kamu menang, besok kamu kalah. Supaya ambil pengajaran pada tu. Jadi memang telah ditakdirkan oleh Allah akan berlaku kekalahan dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Walaupun peperangan Badar menang. Ikut logik akal tak menang lah. 313 lawan 1000. Yang keduanya Nabi pergi bukan untuk berperang, jadi tak bawa lah senjata banyak. Adalah senjata kecil-kecil lah, tak bawa lah semua setiap seorang satu pedang kan untuk berperang, tak ada. Tapi akhirnya Allah berikan kemenangan. Walaupun ketika itu ada yang berperang dengan menggunakan pelepah kurma. Nabi kata, ambillah pelepah kurma ni kamu jadikan senjata. Pelepah kurma yang lembut tu, pedang ni tak payah libas, dia tahan dia. Pelepah kurma yang dia libas tu terkena mata pedang, putus. Tapi bagaimana boleh menang? Allah telah berikan kemenangan. Sebab itu peperangan Uhud itu kenapa berlaku di luar kota Madinah, sedangkan Nabi SAW mencadangkan untuk berperang dalam kota Madinah dengan harapan, maksudnya orang-orang perempuan boleh terlibat sama juga dalam peperangan dengan melontarkan barang-barang yang berat daripada atas bumbung rumah mereka, atau bumbung rumah mereka. Tapi oleh kerana mereka-mereka yang tidak terlibat dalam peperangan Badar, sebab perang Badar ni antara Muhajirin dan disertai juga beberapa orang daripada Ansar, itu pun dia menawarkan diri kepada Nabi SAW untuk membantunya. Tapi asalnya Nabi tak ajak orang-orang Ansar, Nabi ajak orang Muhajirin, sebab yang dirampas adalah harta orang-orang Muhajirin, orang Ansar tak terlibat. Tapi ada juga yang nak ikut. Jadi itu ramai yang orang-orang Ansar tak ikut. Jadi bila dalam peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam, menang besar, dapat kalahkan jumlah musuh yang ni. Jadi bila berlaku peperangan seterusnya, dia bersungguh-sungguh. Ini confirm menang ni kan. Mereka yakin menang. Jadi Allah kalahkan dia. Sebab itu yang majoriti mencadangkan kita perang kat luar Madinah. Jangan perang dalam, kita perang luar Madinah. Kita dah kuat dah. Dia kata kan. Tapi akhirnya Allah takdirkan dalam peperangan Uhud, baginda Rasulullah dan tentera Islam kalah. Itu jadi ada hikmah tentang itu, insya-Allah. Okey.
sebelum kita masuk bab yang ke-10, saya bukalah sikit kalau ada soalan je. Kalau apa yang saya boleh respon sikit lah. InsyaAllah. Silakan kalau ada. Kalau saya tak mampu jawab hari ni, saya jawab minggu depan insyaAllah. Tak ada? Siapa Okey. ada soalan silakan. Ha. Kita dah Saya tak masuk. dapat baca. Saya tak dapat baca yang dekat dalam apa nama? Message Dalam tu. chat. Chat tu. Dan chat Sebab ni saya tak pakai ada soalan dekat ni. tak ada Okey, tak apa insyaAllah. Kalau tak ada, kita nak tamatkan kat sini ke kita nak sambung bab 10? Ah, masih ada masa, Ustaz boleh je sambung. Tak ada yang Jom. bertanya. Nanti kalau nak tanya terus je tanya insyaAllah. Okay, jom kita masuk dalam bab yang ke-10 surat 169. Iaitu kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah hidup dalam keadaan amat susah. Walaupun begitu, Rasulullah SAW merupakan seorang yang tabah dan sabar. Diceritakan oleh Aisyah mengenai kehidupan Rasulullah SAW. Okay. Kehidupannya dengan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, inna kunna ala Muhammadin namkuthu syahran mastawqidu binarin in huwa illa at-tamar wal ma. Kata Aisyah, kami ahli keluarga Nabi SAW pernah sebulan penuh tidak berasap dapur kami. Maksudnya tak berasap dapur, tak ada benda yang untuk dimasak, tak ada benda untuk dimakan. Illa melainkan yang ada pada kami adalah at-tawaru wal ma. Yang ada pada kami adalah kurma dan air kosong je. Air kosong. Okey. Itu je yang ada. Selama sebulan penuh. Selama sebulan penuh. Itulah. Jadi bagaimana kehidupan Nabi SAW. Nabi ni bukan orang miskin. Nabi orang kaya. Sebab itu Nabi keturunan Bani Hashim. Nabi tak layak terima zakat. Nabi tak layak terima zakat. Tapi dalam ayat Allah SWT, Allah telah halalkan bagi Nabi harta ghanimah, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang ni dia 1/5 tu adalah untuk Nabi SAW. Dia 5 bahagian. Tentera yang berjalan kaki, tentera yang menaiki kenderaan kan. Itu ada bahagian-bahagiannya. Dan 1/5 daripada tu adalah untuk Nabi SAW. Allah halalkan bagi Nabi harta ghanimah. Okay. Tapi itu pun bahagian Nabi 1/5 tu pun Nabi tak ambil. Nabi serahkan balik kepada orang-orang Islam. Bermaksud Nabi ni seorang yang dermawan, sangat dermawan. Nabi memilih untuk hidup susah. Bukan Nabi orang susah, Nabi tak susah, Nabi kaya. Tapi seluruh harta Nabi jadi sedekah. Seluruh harta Nabi jadi sedekah. Okay. Ada satu ketika Nabi ni sangat suka kaki kambing kan, kaki kambing, sop kaki kambing. Nabi sangat suka. Okay. Jadi ada sahabat yang menghantarkan sup kaki kambing ke rumah Nabi SAW. Bila Nabi nak makan, Nabi teringat jiran dia. Nabi teringat jiran dia. Makan tak jiran dia? Adakah jiran dia tidur dalam keadaan lapar? Kan? Jadi Nabi berikan sup kaki kambing tu kepada jiran Nabi SAW. Jiran Nabi SAW. Walaupun sebenarnya Nabi lapar ketika tu, tapi Nabi lebih memikirkan tentang jirannya. Jirannya. Itulah Nabi SAW. Ada satu ketika juga, Nabi ada seorang sahabat baru balik daripada Bahrain, jadi diberikan hadiah kepada Nabi SAW satu uncang. Dalam riwayat kata satu uncang emas. Satu uncang emas. Kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat bawakan kepada Nabi, dipanggil Kisa. Kisa ni timun lah, timun yang masih muda. Nabi suka timun kan, Kisa. Nabi balas pemberian sahabat tu dengan apa? Dengan satu genggam penuh emas yang baru dia dapat daripada Bahrain tadi tu. Nabi SAW harta tu tak singgah dalam hati pun. Kalau kita kan emas ke timun, timun apa ada kan, kita pilih emas lah kan. Kita pilih emas lah kan. Sebab itu kalau kita pergi ziarah orang dekat hospital, kadang-kadang kita bawa apa? Buah apple. Dia ni sakit, tak larat nak makan apple tu yang keras tu. Kan, dia pun kata terima kasihlah buat apple. Bila kita balik tu kan,
Alah, dia ni dah tahu aku ni sakit, bagi yang keras-keras. Bagilah musang king ke, kan. Kalau musang king boleh juga kan. Kan. Tak pun Tapi kalau duit, cuba bagi duit. Ni ada duit sikit duit RM1,000. Bolehlah tampung-tampung kos rawatan ni. Wah, suka kita kan. Suka kita. Daripada buah-buahan baik duit dia kata kan. Baik duit. Jadi Allah SWT. Tapi Nabi tak. Nabi lebih memilih Nabi pada dia dunia ni ataupun kekayaan ni Nabi letak kat tapak tangan je. Tak letak dalam hati. Jadi kalau ada Nabi, walaupun Nabi ada ketika tu hadiah, tapi sahabat yang bawa timun saja pada Nabi SAW, Nabi balas dengan Nabi penuhkan genggaman tu. Maksudnya mula-mula seluk dalam uncang tu, sikitlah Nabi seluk lagi. Penuhkan tapak tangan ni, penuhkan tangan ni, berikan pada sahabat emas. InsyaAllah. Itulah Nabi lebih memilih hidup untuk susah, tetapi Nabi SAW bukan susah. Nabi ni orang yang sangat dermawan. Seluruh harta Nabi SAW jadi sedekah. Itu ketika Nabi wafat, Fatimah anak Nabi SAW berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, apa yang telah ditinggalkan oleh ayahku untukku. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, ayahmu tidak meninggalkan dinaran wala dirhaman, tidak meninggalkan 1 dinar pun walaupun 1 dirham pun, tetapi yang ditinggalkan kepada kamu adalah 1 bilah pedang, kemudian seekor bagal ni kacukkan kuda dengan keldai, dan sebidang tanah, dan sebidang tanah itu telah disedekahkan oleh Nabi SAW kepada orang Islam. Jadi tak ada apalah. Yang diwarisi oleh Fatimah adalah seekor bagal dan sebilah pedang. Itu je. Kan? Itu je yang diwariskan kepada sebab semua harta Nabi, tanah tu Allah SWT jadi sedekah kepada orang Islam. Baru-baru ni saya tengok dekat YouTube ke apa, bukan, dekat WhatsApp kita lah, yang dia berlega-lega kan, ada satu video Indonesia buat. Dia buatlah macam lakonan ayah dia nak meninggal dunia. Dia kata, nak dalam ni bapak nak pesan tanah belakang rumah tu jangan dijual. Jangan dijual. Lepas tu anak yang bertanya, kenapa pak? Sebab tanah tu tanah orang. Bukan tanah kita. Gelak kan. Yelah. Tanah belakang rumah ni jangan dijual. Kenapa pak? Sebab tu tanah orang. Bukan tanah kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kehidupan Nabi SAW. Jom kita masuk Rasulullah sebagai ketua keluarga. Dia banyak. Dalam ni Rasulullah sebagai ahli politik. Kemudian Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Rasulullah sebagai seorang ahli ekonomi. Ni kehidupan Nabi SAW. Bagaimana kehidupan Nabi SAW sebagai seorang suami penyayang. Sebagai seorang ketua keluarga. Baginda SAW merupakan suami yang sangat adil dengan isteri-isterinya, sehingga isteri-isterinya berlapang dada dengan setiap keputusan yang diputuskan oleh baginda SAW. Sebab itu kahwin lebih ni bukan kahwin lebih tu yang sunnahnya. Kata almarhum Ustaz Ismail Kamus, Datuk Ismail Kamus. Dia kata kahwin lebih ini bukan kahwinnya itu yang sunnah, dia kata. Adilnya yang sunnah. Adilnya tu yang sunnah. Itu juga. Bukan kahwin lebih tu yang sunnah. Adilnya yang sunnah. Tapi Datuk Ismail Kamus kata, kalau nak tahu diri tu adil tak adil, kahwinlah dulu. Kalau tak kahwin, macam mana nak tahu adil tak adil? Mula-mula seronok dengar orang perempuan senyum je. Tu dengar tu bang, dengar tu. Datuk Ismail Kamus kata, bukan kahwin lebih tu yang sunnah. Yang sunnah itu adalah adilnya. Tapi bila dengan statement seterusnya, macam mana nak tahu adil tak adil kalau tak kahwin? Jadi kahwinlah dulu baru tahu adil tak adil. Okey. Nabi SAW ni dia adil, sangat adil. Hatta ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia sebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqsimu baina nisaihi fayu'dil. Sesungguhnya Nabi SAW membahagi-bahagikan masanya,
haknya semua kepada para isterinya. Fayu'dilu, dan dia bagi dengan adil. Bagi dengan adil. Dan Nabi SAW pun berdoa pada Allah, Allahumma hadhihi qismani. Ya Allah, inilah cara aku membahagikan ya Allah pada isteri-isteriku. Fima amliku wala talumni fima tumliku wala amliku. Maksudnya, ya Allah, ini sekadar yang aku mampu untuk memberikan keadilan kepada isteri-isteriku. Ada yang aku tidak mampu, dan janganlah engkau mencela aku, ya Allah, atas apa yang aku tidak mampu. Nabi dah bagi dengan adil pun, Nabi doa. Nabi doa. Okay. Dan Nabi kata, ya Allah, inilah aku semampunya untuk membagikan adil itu, membagikan adil itu kepada isteri-isteriku. Jadi janganlah mencela aku, wahai Allah, atas perkara yang aku tidak mampu. Itulah Nabi SAW doa macam tu. Walaupun dah adil lah, tapi Nabi SAW tetap juga doa pada Allah SWT agar jangan Allah mencelanya dengan Allahumma salli atas perkara yang mungkin dia tak mampu untuk buat ataupun terlepas pandang dan seumpamanya. Okay. Saya teringat satu ayat Quran. Surah An-Nisa ayat 129. Walan. Bila Allah gunakan dalam Al-Quran walan, lan ni maksudnya selama-lamanya kamu tidak, ataupun sama sekali kamu tidak. Tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Jadi Allah dah tahu lah, Allah cipta manusia kan. Jadi selama-lamanya kamu takkan mampu untuk berlaku adil di antara wanita-wanita ataupun antara isteri-isteri kamu. Walau kharastum, walaupun kamu berusaha untuk kamu berlaku adil kepada pada wanita atau isteri-isteri kamu. Fala tamilu kullal maili fanazaruha kamu'allafah. Okay. Kal mu'allaqah. Okay. Maka dengan sebab itu kamu akan cenderung kepada isteri yang kamu lebih sayang. Sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti terawang-awangan, kan. Jadi Allah dah tahu dah manusia ni dari sudut kasih sayang memang susah untuk berlaku adil. Memang takkan boleh berlaku adil dari sudut kasih sayang. Yelah, isteri pertama, minta maaf kadang-kadang, yelah, isteri muda. Nama pun isteri muda, mestilah muda kan. Ada isteri muda yang tu Tapi kebanyakan isteri muda semua lah kan. Oh ada memang ada. ada tapi biasanya kalau isteri muda ni dia muda lah kan. Sebab tu panggil isteri muda. Isteri yang tua ni dia panggil isteri tua. Isteri tua. Kan? Minta maaf Okay. Tapi dari sudut kasih sayang memang Allah dah tahu dah manusia ni tidak boleh berlaku adil. Itu memang tak boleh berlaku adil dari sudut kasih sayang. Tak boleh tipu lah, kadang-kadang tipu. Kalau yang kahwin dua contohnya, dia balik rumah isteri pertama kan. Antara saya dengan isteri muda abang, mana abang sayang? Mestilah awak. Mestilah awak kan. Lepas tu kalau dia balik rumah isteri muda pula, tanya, bang, saya dengan isteri tua abang, mana abang sayang? Awak lah saya sayang. Jadi tak boleh kan. Tak boleh juga kan. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi walaupun Allah dah tahu dah kita takkan mampu, tapi inilah keadilan Nabi SAW. Nabi cuba bagi sebaik-baiknya. Nabi cuba sebaik-baiknya. Sebab itu adil ini bukan sama. Kena faham adil bukan sama. Adil ni adalah wada'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kepada adil adalah zalim. Zalim ni dia punya takrifan dia adalah wada'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Jadi adil ni bukan sama sebagaimana dalam kamus kita adil. Contohnya kita bagi nafkah kepada isteri pertama 5,000 sebulan. Dengan anak ada 5 orang. Baru kahwin yang kedua, oleh kerana kita ni adil, yang kedua pun kita bagi 5,000 juga. Adil tak? Ikut kamus Dewan adil, tapi ikut Islam tak adil. Sebab isteri kedua dia tak ada anak, tak ada tanggungan.
dapat 5,000, hai, joli katak je lah harinya. Hari-hari lah shopping kan, joli katak kan. Yang isteri tua 5,000 cukup-cukup makan je. Bayar yuran anak, beli baju anak kan. Jadi adil tak kat situ? Tak adil. Itu tak adil. Jadi bila isteri pertama dapat 5,000, isteri kedua dah bagi 2,000 je. Kalau isteri kedua kata, abang tak adil ni. Itulah adil. Wadu'u syai' fi mahallihi. Sesuai dengan keadaannya, ada 5 orang anak. Awak tak ada anak. Kalau bagi 5,000, wah, kaya raya lah awak. Isteri tua, 5,000 cukup-cukup makan. Jadi tak, sebenarnya adil tu wadu'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Macam kisah Nabi Ibrahim AS. Walaupun takdir Allah, Allah perintahkan untuk bawa keluar bawa keluar Siti Hajar daripada bumi Palestin, sebab Siti Sarah cemburu. Cemburu apa? Sebab itu manusia biasa ni cemburu. Itu normal lah. Cemburu sebab masa Nabi Ibrahim ni dah lebih dah kepada Siti Hajar. Sebab Siti Hajar ada anak Ismail. Siti Hajar ada anak Ismail. Jadi kalau ikutnya Nabi Ibrahim ni tak adil lah kan. Patutnya kena bagi dua lah. Bagi dua lah kan. Tapi tak. Kenapa masanya lebih kepada Siti Hajar? Sebab Siti Hajar ada anak. Jadi masa untuk Siti Hajar sama dengan Siti Sarah. Tapi yang lebihnya tu adalah untuk Ismail. Bukan untuk Siti Hajar. Itulah keadilan namanya. Bahawa adil ni bukan sama. Adil ni adalah wadu'u syai' fi mali. Okey, stop cerita ni. Ada orang tak selesa. Okey, tak apa. Orang perempuan memang tak suka dengar. Kan? Orang lelaki okey je, seronok je dengar. Orang perempuan ni, Ustaz, tak ada tajuk lain ke Ustaz? Kadang-kadang kita kata Ustaz ni lebih-lebih pula cerita pasal ni. Okay, jom kita sambung. Okay, sambung. Walau bagaimanapun, nampak. Baginda Rasulullah amat menyayangi Khadijah berbanding isteri-isteri yang lain. Adakah Nabi tak adil? Adil Nabi SAW kan. Tapi baginda tidak pernah lupa akan tanggungjawabnya sebagai suami kepada isteri-isterinya. Isteri-isteri yang lain akur kepada kecintaannya yang lebih kepada Khadijah kerana pengorbanan wanita itu kepada baginda SAW seawal kebangkitan sebagai Rasul dan juga pengorbanan yang telah dicurahkan sama ada melalui harta, tenaga maupun nyawa. Kan? Itu yang kita pernah bincang tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, kamu ya Rasulullah asyik cerita pasal nenek tua yang tembam itu je. Kan? Sampai Aisyah lupa untuk menguruskan dirinya. Ya, kita dah bincang yang dalam bab isi-isi Nabi SAW kan. Okay, surat kejap. Okey. Ke mana? Kita dah bincang sebelum ni. Ni. Aisyah sering lupa untuk mengurus surat 82. Aisyah sering lupa untuk mengurus dirinya dan dia merasa cemburu kepada Khadijah. Pada satu hari Aisyah bertanya, nenek-nenek dari Quraisy yang berpipi tembam dan gebu yang anda sebut itu, Allah telah memberi pengganti kepada anda yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Mendengar percakapan Aisyah, Rasulullah berasa marah dan berkata, demi Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Dia membenarkan kenabianku sewaktu semua orang mendustaiku. Dia membantuku dengan hartanya dikala semua orang tidak menolongku. Melalui dialah Allah menggunakan aku anak tidak daripada isteri-isteri yang lain. Nampak Jadi kenapa Nabi sebut Khadijah? Adakah Nabi tak adil? Adil. Tapi isteri lain tak boleh cemburu sebab Khadijah bersama Nabi SAW sewaktu susah. Sampailah Islam tu berkembang. Yang isteri lain semua bersama Nabi SAW setelah Islam tu diterima dan berkembang. Itu isteri lain sebenarnya tak boleh cemburu dengan Khadijah. Adakah Nabi tak adil? Adil. Itulah adil. Itulah adil. Okey. Jadi baginda sering bergurau sendiri dengan isterinya yang lain dan tidak pernah makan sendirian melainkan bersama isterinya. Aisyah melewatkan dalam sebuah hadis,
bahawa sesungguhnya baginda pernah mandi bersama dengannya. Tapi ikut riwayat bukan Aisyah aja, yang lain-lain pun sama juga. Di sisi lain pun Nabi pernah mandi bersama. Okey. Dan baginda juga akan meminta izin para isterinya apabila ingin melakukan qiyamul lail. Kalau nak bangun qiyamul lail, dia minta izin pada isterinya dan sering mengejutkan para isterinya apabila baginda bangun malam untuk solat, terutama dalam bulan Ramadan. Inilah suami penyayang. Nanti kita akan sambung insya-Allah untuk suami yang adil. Okey, kemudian datuk yang menyayangi cucu-cucunya. Okey, insya-Allah. Saya rasa cukup sekali tu. Mudah-mudahan ada kebaikan. So 9:19 dah. Saya ada hal sikit. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu ada atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Barakallahu fi. Jazakumullah khairan jaza. Ustaz, hari ini kita dah habis bab mukjizat. 19 mukjizat. Kita dah masuk bab yang ke-10. Sedar tak sedar kan? Dah hampir separuh dah buku kita, lebih daripada separuh ni kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dia akan datang panjang umur, direzekikan Allah, kita sambung untuk tajuk datuk yang amat menyayangi cucu-cucunya. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada hari ini, pada pagi ini. Masya-Allah. Ustaz, saya buat bahan sikit. Kuliah kita pada petang ini adalah sambungan daripada sesi yang pertama, Daurah Isra' Mi'raj, membumikan perjalanan langit bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 5.15 petang hari ini hingga 6.45 petang, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita mendengar berkenaan dengan Isra' Mi'raj ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Baik. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah hari ini ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.